Okay guys, sekarang aku berada di mana? Sekarang aku berada di Satria Dewa Studio. Bila aku nampak benda ni rasa macam satu benda yang macam wow, sebab aku peminat Marvel. Tapi bila aku dapat pergi tengok barang-barang macam ni untuk Indonesia, aku dapat feel same way macam aku feel Marvel punya superhero lah. Walaupun Indonesia, tapi aku rasa macam bangga lah. Bila masuk kat tempat ni rasa macam aura superhero tu ada dekat sini. Okay, dengan kostum-kostum, dengan suit-suit yang ada dekat sini memang macam wow. Sayang sekali dekat Malaysia tak ada kan. So aku harap one day dekat Malaysia akan ada lah. So itu saja yang aku boleh tunjuk dekat Satria Dewa Studio. So aku pun rasa macam bangga lah aku sebagai orang Malaysia dapat pergi datang dekat Satria Dewa punya studio untuk tengok dia orang punya barang, dia punya kostum superhero kat dalam ni. Rasa macam best. Ya. Yeah. Alright guys, so semasa aku pergi ke gala premier untuk Pengabdi Setan 2, aku juga telah dibawa ke Satria Dewa Studio. Thank you kepada Horizon Film, dan kita pergi ke Satria Dewa Studio untuk filem Gatot Kaca dibawa ke Malaysia lah. So thank you so much for this juga, Satria Dewa Studio. So this is the notebook with effect lampu, sound, dan dia ada beberapa komik dekat dalam ni. Beberapa komik, dia ada sedikit cerita komik lah dekat dalam ni. So nice, thank you so much. Baju ni pun daripada sana, daripada Satria Dewa Studio. Very very nice, thank you so much Horizon Film dan juga Satria Dewa Studio. So alright, hello, assalamualaikum guys, welcome back to this channel. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. So kita dalam segmen Ayung Vlog. So last week kita dah tonton filem Gatot Kaca, Satria Dewa Gatot Kaca, tayangan perdana, screening bersama pelakon-pelakon yang hadir ke Malaysia, Yayan Ruhian dan pengarah-pengarah Rizky Nazar yang hadir, yang turut hadir. Thank you so much Horizon Film dan juga TGV Cinema kerana menjemput untuk menonton filem Satria Dewa Gatot Kaca. Ya, untuk filem Gatot Kaca ni banyak benda yang aku nak tekankan. Okay, this film yang dilakonkan oleh Rizky Nazar, Ini Aku, Yayan Ruhian dan lain-lain lah. So Yuda yang dilakonkan oleh Rizky Nazar ni telah hilang pekerjaan dan hidup dia macam trouble with money lah, sebab nak bayar duit sewa apa semua tak boleh, sering dihalau sebab tak bayar duit sewa, dan juga ibu dia yang meracau sebab dia dah lupa ingatan dan hidup dia diganggu oleh visual kisah silam. Sebab dia hilang ingatan tu, korang kena tonton lah kenapa kan. That's the one point yang agak important juga lah, sebab ada kaitan dengan benda-benda Satria Dewa ni semua kan. So kemudian Yuda ni dia terima tawaran daripada rakan dia untuk jadi fotografer during dia punya convocation lah. So kawan dia ni dah final semester yang jadi the best student. Rizky Nazar ni mendapat tawaran untuk jadi fotografer tu sebab kawan dia pun nak tolong Yuda ni juga sebab untuk dapatkan duit kan. Dan kemudian kawan dia ni telah dibunuh oleh karakter misteri, dan di situ bermulalah misi untuk mencari siapakah pembunuh dan sebagainya lah. Okay, dan mulalah segala cerita yang disumbatkan dalam cerita ni dan buat cerita ni jadi padat dan terlalu kompleks. That's the problem with this movie lah sebenarnya. Okay, this movie terlalu banyak benda yang dia nak sumbatkan, yang dia nak masukkan, semua benda dia nak ceritakan dalam satu cerita ni, sampai ke susunan cerita ni jadi tak cantik, character development tak cantik, the way dia nak jadi superhero ni pun dah jadi tak solid. Sebab bagi aku dia macam kau nak jadi superhero tapi kau mana-mana je nak transform tu, kena buat macam tu. Dia terlalu yakin untuk transform menjadi Gatot Kaca tu dengan cara percubaan pertama tu. Dia cuba sekali tu, lepas tu dia try benda tu sampai jadi. Dia tak ada different way yang
dia cuba. Dia tak ada pun selidik beria how to transform to be a Gatot Kaca. Walaupun dia dah tukar location dia still guna teknik yang sama. Seolah-olah macam dah tertulis dalam buku how to transform to be a Gatot Kaca, macam tu lah. Dia macam dia dah baca buku tu, oh macam tu. So kononnya macam buku tu dah tertulis nak bertukar jadi Gatot Kaca tu kena tumbuk macam tu kan. Aku tak tahu aku termiss ke apa, tapi aku rasa macam aku yakin benda tu tak ada tertulis pun. So the way untuk transform Gatot Kaca tu pun that's a problem. Then about the fighting scene dia pula, dia macam yang ni aku pantang betul lah. Dah lah, that's the only scene final battle yang kita nak tengok, tapi situation dia dalam gelap. So macam segala benda tak nampak. So memang kau jadi buta bodoh je lah nak fokus fighting scene dia. Tenung apa, dia tengah buat apa ni, dia tengah tumbuk ke, dia tengah sepak ke, dia tengah smackdown ke apa benda kan. So benda tu macam a big waste lah kat situ kan, sebab fighting scene dia dalam gelap. Sayang lah. Melainkan kalau dia gelap tapi jelas, sinematografi dia cantik, editing dia kemas, tak ada shaky-shaky, itu yes, boleh accept lah. Dalam gelap still jelas, tapi ini gelap dan tak jelas pula tu. Sebaik CGI dia boleh tahan juga, walaupun not at the best level, tapi dia still boleh accept lah. Plus dia punya sound effect during fighting scene tu pun impact dia terasa. Sound effect dia memang best lah, memang sedap lah kalau dengar tu. Tumbuk dia tu terasa dengan bunyi besi. Okay, Gatot Kaca kan dia besi kan, so bunyi impact fighting scene, bunyi besi tu memang padat lah bunyi dia, memang sedap lah. So overall untuk filem Gatot Kaca ni, I can accept this movie because ini adalah movie yang pertama dan dibuat during pandemic. Movie pembukaan untuk universe Satria Dewa ni. So aku harap sambungan movie lepas ni lebih solid, lebih cantik, lebih light and simple and padat, lebih teratur, lebih tersusun jalan cerita. Jangan campur adukkan semua benda nak tak dalam satu movie. Boleh, tapi make it simple lah. Okay, so aku harap movie-movie yang akan datang jadi lebih cantik dan lebih kemas. Okay, CGI aku yakin lepas ni akan jadi lebih cantik, lebih improve dari movie ke movie. Okay, so untuk filem Satria Dewa Gatot Kaca ni aku bagi rating sebanyak 6/10. Untuk ni aku sangat recommend lah untuk korang tonton filem ni, sebab ini adalah pembukaan cerita, ini adalah pembukaan this universe. So banyak info-info yang korang perlu tahu, dan untuk make sure korang akan faham the next film, korang kena tontonlah filem ni. So hope you guys enjoy with this video. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke YouTube Ayu Marvel. See you guys in the next video.